Okey, kita tengok tajuk baru hari ni. Okey, bab 6 bab 6 unjuran ortografik. Okey, bab 6 ni unjuran ortografik ni biasanya awak dah belajar mendengar rendah Okey, mendengar rendah asas je lah kan. Jadi hari ni kita nak tengok konsep kita ini kali ni video kali ni hanya untuk teori saja. Kita tak akan ada melukis lah. Jadi apa yang kita nak tengok hari ni, kita nak rujuk, kita nak refer dalam buku teks saja terlebih dahulu. Okey, apa yang awak akan belajar adalah iaitu menerangkan konsep. Awak boleh terangkan konsep dan simbol satah bagi unjuran ortografik. Okey, kemudian menerangkan prinsip sukuan ortografik. Okey, ni kena terang Kemudian melukis. Okey, melukis. Lukisan ortografik menggunakan unjuran sudut ketiga bagi pelbagai bongkah. Dan yang seterusnya, yang keempat, menerangkan konsep pendimensian. Jadi hari ini kita nak fokus, kita nak fokus kepada yang ini je. Kita nak fokus kepada ni konsep, menerangkan prinsip dan juga menerangkan konsep. Yang melukis ni video kali yang berikutnya. Okey. Unjuran ortografik banyak digunakan dalam pelbagai disiplin kejuruteraan kerana dapat menunjukkan, unjuran ortografik dapat menunjukkan reka bentuk bongkah ataupun perabot dalam bentuk dua dimensi. Ni unjuran ortografik. Okey, unjuran ortografik. Jadi dapat tunjuk dalam bentuk dua dimensi. Bukan tiga dimensi tapi dua dimensi. Okey, ni dia rumah impian. Ni dekat mana Ni dekat sawah padi ni. Ni. Okey, tengok 6.1. Konsep dan simbol satah unjuran ortografik. Apa yang awak boleh belajar? Awak boleh tahu? Okey, menerangkan konsep dan simbol satah unjuran sudut pertama dan sudut ketiga. Okey, ni tambahan lagi. Sudut pertama dan sudut ketiga. Okey, kalau ada ni scanner, awak imbaslah ini. Okey, unjuran ortografik merupakan unjuran bersudut tepat kepada satah mengufuk dan menegak. Istilah unjuran bersudut tepat dalam ortografik bermaksud lukisan diunjurkan tepat ke permukaan satah pada sudut 90 darjah. Contohnya, ni objek dia, contoh dia ni. Ini dadu ni, dadu ABC. A, B, C, D, E, F. Sampai F. Tapi yang nampak hanyalah 3 permukaan saja. Jadi mana satu pandangan hadapan? Dia dah label lah pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan atas. Okey, ni dadu Jadi awak tengok kat sini ni. Ni X. Sekejap saya zoom. Mana zoom? Ni part C dia. Harap nampak ni. Part C dia X, Y, Z. Okey, kalau kita belajar sebelum ni, belajar benda graf. Plot graf tu kita hanya belajar ada part C, X, part C, Y je kan. Okey, part C macam ni kan. Yang sebelah ni part C, X. Sebab saya tak boleh conteng pula ni. Part C, Y. Okey, part C, X, part C, Y. Sekarang ni ada tambahan lagi pula. Part C, Z. Ke belakang. Okey, ke belakang. Jadi ni dia. Okey, objek dalam kotak sukuan pertama, sukuan ketiga. Ni jadi nak tahu sukuan pula. Okey, merujuk pada rajah 6.1.1b. 6.1.1b ni dia. Pandangan atas permukaan A dapat dilihat manakala permukaan B dan C tidak kelihatan. Okey, kalau kita tengok daripada atas. Okey, dari pandangan kiri pula permukaan B daripada pandangan kiri. Kiri dia sebut. Kiri.
Mana kiri? Sini ya, kiri ya. Permukaan B dapat dilihat. Manakala dari arah kanan, permukaan C pula dapat dilihat. Okey, ni basic. Mata kita kalau daripada atas, kita nampaklah permukaan A. Kalau daripada depan, nampaklah permukaan B. Kalau daripada sisi, nampaklah permukaan C. Okey, cuma bezanya, pandangan hadapan dari dulu sampai sekarang. Okey, macam mana kita nak tahu pandangan hadapan dari dulu? Saya tanya, tertanya-tanya kan, dari dulu. Macam mana kita nak tahu, dapat bezakan? Kalau kita tengok kat sini, pun jadi pandangan hadapan juga. Boleh jadi pandangan hadapan juga. Jadi dia ada dua perkara yang mengelirukan. Tapi penyelesaian dia, kita tengok yang bawah nanti. Okey, jika 4 kotak kaca disusun saling bertindih dan bersebelahan di antara satu sama lain, 4 sekuan akan terhasil. Objek yang diletakkan dalam sukuan sudut pertama dan sukuan sudut ketiga ditunjukkan dalam rajah 6.1.2. Ni dia. Jadi dia beritahu. Kalau kita tengok, ini adalah sukuan. Mana sukuan pertama? Ini sukuan pertama. Ini sukuan kedua. Ini sukuan ketiga. Dan ini sukuan keempat. Ni. Objek di dalam kotak. Sukuan pertama dan ketiga. Okey. Kedudukan suatu objek yang terletak dalam sukuan pertama atau sukuan sudut ketiga. Okey. Dapat dibezakan dengan menggunakan simbol unjuran. Ada simbol. Okey, simbol unjuran. Simbol unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga ditunjukkan dalam rajah 6.1.3. Simbol ini menggambarkan bentuk kon terpenggal dan bulatan yang biasanya diletakkan di penghujung sebelah kanan bawah. Okey, di penghujung sebelah kanan bawah kertas lukisan. Jadi ini adalah simbol Simbol untuk sukuan pertama. Ini sukuan ketiga. Kita tengok apa beza dia. Okey, sukuan pertama. Okey, sukuan pertama beza dia adalah kita tengok ni yang bulatan ni. Bulatan ni, pandangan bulatan ni dia duduk sebelah belakang kotak. Okey, ini sebelah sini, yang ni sebelah bawah. Manakala sukuan sudut ketiga dia sebelah depan, sebelah atas, sebelah sisi. Jadi biasanya kita hanya menggunakan pandangan sukuan sudut ketiga ni dia. Sudut ketiga. Okay, kita tak ada tengok daripada sebelah belakang kan. Ni kita nampak macam kita tengok sebelah belakang. Okay, dia ambil yang belah besar dah dia tengok. Okay. Jadi ini simbol dia. Pandangan sisi dia macam ni. Pandangan hadapan dia macam ni. Pandangan atas dia macam ni. Okey, jadi dia terbalik. Kalau kita tengok pandangan atas dekat sini. Biasanya normal kita pandangan hadapan dekat sebelah depan ni. Okey, ini simbol dia, simbol unjuran sudut pertama. Ni. Dia ambil yang ini, ambil yang ini. Jadi maksud dia ambil yang ini, pandangan sisi dan pandangan hadapan. Okey, kalau unjuran sudut ketiga pula, dia ambil ni. Pandangan hadapan dan pandangan sisi. Dia terbalik. Okey, dia terbalik. Ni dia. Jadi kalau perasan, sudut 45 ni kat sini kan. Ni sudut 45. Ini yang biasa kita buat. Yang biasa kita jumpa dalam buku teks tiatan 1, tiatan 2, tiatan 1, tiatan 2, tiatan 3. Okey, ni dia. Yang ini sudut 45 dia sebelah sini. Okey, jadi ni simbol lah. Okey, simbol dia Jadi kita ambil yang sebelah sini je. Okey, next. Prinsip sukuan ortografi. Okey. Lukisan ortografi adalah lukisan dua dimensi. Okey, dua dimensi kerana objek yang dilukis dengan kaedah ini memberikan dua dimensi, iaitu lebar atau panjang
Okey, lebar atau panjang serta tinggi sesuatu objek. Dia ada atau lebar atau panjang dan tinggi lah maksudnya. Terdapat dua prinsip unjuran yang digunakan dalam unjuran ortografi, iaitu unjuran sudut pertama. Ni prinsip prinsip. Soalan dia akan tanya ni, apakah prinsip dia? Dan unjuran sudut ketiga. Okey. Rajah 6.2.1 menunjukkan perbandingan antara unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga. Jadi kita tengok ni perbezaan. Sudut pertama dia nampak macam ni. Sudut ketiga dia nampak macam ni. Jadi kedudukan dia pun berbeza. Ni pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi. Ni biasa kita jumpa. Yang ni jarang-jarang kita jumpa. Okey Jadi ni soalan dia. Soalan biasa. Ni kan saya kata ni. Soalan dia boleh tanya, nyatakan prinsip yang digunakan dalam unjuran ortografik. Lepas tu dia suruh terangkan perbezaan. Okey ni Okey, next kita tengok melukis melukis lukisan ortografi dengan unjuran sudut ketiga. Jadi yang melukis ni saya akan tinggalkan sebab kita akan pergi ke video yang satu lagi ni, kita rujuk bersama-sama dengan modul. Senang. Tapi kita tengok saja dulu teori dia sepintas lalu yang ini. Okey, jadi dia kata nak melukis ortografi dengan unjuran sudut ketiga. Bukan sudut pertama sudut ketiga. Okey. Jadi ni kita akan tengok cara nak melukis bongkah yang punya permukaan rata. Ni semua permukaan dia rata je. Ni adalah nama permukaan dia. Kita tengok pada atas, kita akan nampak M, permukaan Q, permukaan O. Tengok pada pandangan hadapan, kita akan nampak permukaan U, permukaan R. Ni warna dia, ikut warna. Okey, nanti kita akan lukis macam ni lah. Okey. Okey, kemudian kita akan belajar melukis bongkah yang punya permukaan rata dan condong. Okey, rata ni yang warna coklat, warna ni rata. Condong ni yang warna hijau ni. Okey, kita akan tengok macam mana nak lukis dia nanti. Ni. Kemudian melukis bongkah yang punya permukaan rata, condong dan bulatan. Dia tambah lagi Okey, permukaan rata, permukaan condong, ada bulatan pula dah. Macam mana kita nak lukis? Ni ada Okey, next kita akan juga melukis bongkah yang punya permukaan rata, condong dan oblik. Ada tambahan lagi, condong, rata, condong dan oblik. Mana satu pula oblik dia? Okey, kita akan tengok nanti Okay, next. Kita akan juga melukis bongkah yang punya permukaan rata, condong dan lengkung. Ni lengkung dia. Dia ada condong, ada lengkung pula. Ni condong. Terpotong. Okey, lepas tu kita akan tengok pula melukis bongkah yang punya gabungan permukaan. Dia gabung semua. Ada lengkung, ada apa semua ni gabung. Sebab tu saya kata kita akan tengok dalam menggunakan buku modul. Tidak jenis nak lukis nanti. Okey, dah habis yang untuk teori melukis tu. Kita tengok sekarang ni pendimensian. Pendimensian ni kita nak tulis ukuran lah. Okey, nak tulis ukuran dia berapa jarak dia, berapa jarak dia. Okey, kita tengok melalui buku teks. Komponen utama dalam pendimensian terdiri, komponen utama terdiri daripada garisan dimensi, garisan tambahan, ruang kelegaan dan anak panah. Jadi ni dia tujuan ni, kegunaan dia. Garisan dimensi, ni kena ingat ni. Menunjukkan titik mula dan titik akhir sesuatu ukuran. Garisan tambahan
menandakan jarak. Menandakan jarak yang didimensikan dari objek. Garisan penunjuk menunjukkan butiran di dalam lukisan. Okey, selalunya digunakan untuk menunjukkan bulatan atau lengkuk. Ruang kelegaan merupakan jarak atau ruang kosong di antara garisan tambahan dengan objek. Jarak atau ruang kosong antara garisan tambahan dengan garisan objek. Ni komponen dimensi dan kegunaan. Macam mana garisan dimensi? Ni adalah garisan dimensi. Ni contoh dia. Ni garisan dimensi. Jadi maksud dia daripada sini sampai ke sini ukurannya adalah 125 mm. Okey, mm tak kena. Okey, mm. Okey, jadi itu adalah ukuran dia. 125 mm daripada sini sampai sini. Okey, daripada sini sampai sini 85 mm. Okey, jadi kita tengok. Ni adalah ruang kelegaan. Maknanya di antara objek ni dengan garisan, ni garisan apa ni? Dia panggil. Kalau ni garisan dimensi, ini namanya garisan tambahan ni dia. Ni garisan tambahan. Okey, garisan tambahan. Daripada jarak objek ni dengan garisan tambahan ni ada ruang kelegaan. Berapa jarak ruang kelegaan tu? Ikut suka kita lah. Standardnya kita asingkan jarakkan bagi ada 2 atau 3 mm. Okey, 2 atau 3 mm. Kalau terlebih sangat pun nampak luas sangat. Okey, jadi ni adalah ruang kelegaan. Jadi yang ini adalah garisan tambahan. Dia ni nampak rapat kan? Sebab ini adalah garisan tambahan. Ni nampak ni ruang kelegaan. Ni ruang kelegaan. Okey, ni adalah garisan penunjuk. Dia tunjukkan bahawa sini adalah bulatan dengan diameter. Ni bulatan ni simbol diameter 9 mm kali 2 lubang. Ni 9 mm jarak dia ni. Diameter ni 9 mm ada 2 lubang. Ni sama. Okey, ni garisan penunjuk ni. Ni garisan penunjuk. Dia menunjukkan sini adalah separuh bulatan. Kita tengok, kita dah boleh tafsirkan dah. Okey. Konsep pendimensian. Okey, konsep pendimensian ada dua. Kita guna dia sistem terjajah dan sistem ikarah. Ikarah. Bolehlah. Pendimensian perlu ditunjukkan mengikut piawaian antarabangsa. Jadi kita kena guna standard SI antarabangsa lah. Piawaian antarabangsa. Supaya apa? Maklumat yang disampaikan melalui grafik, melalui lukisan yang kita buat ni, dapat difahami oleh semua pihak. Bukan kita seorang je yang boleh faham. Tapi orang lain kalau tengok dia boleh faham dah. Okey, pendimensian terdiri daripada dua sistem iaitu terjajah dan ikarah. Yang mana ditunjukkan di bawah. Okey, kita tengok. Sistem terjajah, sistem ikarah. Sekali kita pandang nampak benda ni adalah sama, tak ada apa beza pun. Yang membezanya adalah kaedah penulisan. Okey, kalau kita tengok nampak ni dia tulis ni kan, sama kan 40 arah dia. Okey, beza dengan yang sebelah sini. Ni 60 dia tulis menaik kan. Yang ini melintang. Ni menegak melintang, nampak? Jadi itu yang membezakan cara kita. Okey, itu membezakan cara kita. Nak mandi kat aku? Pergi. Okey, itu membezakan cara penulisan sistem pendimensian sistem terjajah dan ikarah. Jadi maksud dia kalau terjajah ni, terjajah ni dia ada dua arah, iaitu mengikut anak panah. Kalau ikarah ni satu arah. Okey, satu arah je, mendata je. Mengikut mendata ni yang bawah je. Kalau terjajah dia ikut anak panah. Jadi kita hafal satu je, ikarah maknanya semua ikut arah. Selain pada ikarah, kena ikut anak panah. Janganlah pula awak buat satu naik ke atas, lepas tu satu lagi turun bawah. Okey.
berikutnya kita tengok jenis-jenis pendimensian. Okey, yang ini nanti ada kena buat ni, ada kena buat. Okey, pendimensian boleh dibagikan kepada beberapa jenis, iaitu pendimensian saiz, pendimensian kedudukan, pendimensian jejari, pendimensian bulatan dan lengkuk. Salah satu lah ataupun dua-dua. Pendimensian sudut. Okey, itu dia adalah pendimensian. Okey, ni kita tengok ni ni contoh dia. Ini adalah pendimensian diameter ataupun kedudukan. Ni kedudukan. Dia nak menunjukkan kedudukan naik ke atas kan. Ni pendimensian diameter. Ni. Bulatan dan lengkuk. Ini pendimensian untuk sudut. Ni berapa sudut dia? 30 darjah, 40 darjah, 60 darjah. Okey, ini adalah pendimensian untuk saiz. Dan yang ini untuk jari. Okey. Dia dah tunjuk macam ni. Biasanya soalan dia minta kita dimensikan minimum dia macam itulah. Tunjukkan satu saiz dia, lebar dia, kedudukan suatu objek dia, sudut dia ada tak. Okey, sebelum kita telajak, kita tengok fakta penting ni. Ni. Garisan anak panah untuk pendimensian. Untuk buat masa ni, awak sebagai pelajar, kita kena lukis manual kan. Pakai pembaris, pakai pensel. Jadi anak panah ni pun ada standard dia. Kepala anak panah ni kepala anak panah ni. Ada standard dia nak lukis. Iaitu anak panah perlu dilukis halus dan runcing. Serta menyentuh garisan tambahan. Okey, anak panah ni kena sentuh garisan tambahan ni. Ni kena sentuh. Okey, bulatan atau lengkuk, anak panah garisan menunjuk jari atau bulatan mesti menuju ke pusat bulatan atau lengkuk. Jadi kena tuju ke pusat bulatan. Nampak ni? Anak panah dia kena tuju ke pusat bulatan atau lengkuk. Garisan tambahan perlu mempunyai ruang kelegaan daripada objek yang didimensikan. Jarak antara ruang kelegaan dengan objek ialah antara 1 dan 2 mm sahaja. Ni dah tentak dah fakta dia. Ukuran dimensi perlu dilakukan di tengah garisan dimensi supaya garis di atas garisan dimensi atau di atas garisan dimensi. Ukuran dimensi Ukuran perlu diletak berserenjang dengan garisan dimensi. Pendimensian perlu seragam antara satu sama lain. Jadi dimensi ni kena seragam. Okey, kalau di antara ni duduk kat tengah, semua duduk kat tengah. Kalau antara dimensi ni duduk dekat belah bawah, semua duduk kat belah bawah. Okey. Ni adalah ukuran dia, standard dia. Tebal kepala anak panah ni adalah 1 mm. Jadi maknanya daripada garisan dimensi ni 0.5 mm, 0.5 mm. Panjang kepala dia adalah 3 mm. Jadi yang ini akan dititik beratkan ketika kita membuat kerja khusus nanti. Okey, tapi kalau awak dah lepas pada sekolah nanti, masuk alam pekerjaan atau universiti, semua kebanyakan kita guna perisian. Jadi perisian tu semua dah ada dah, jarak dah standard dah. Okey, ini pendimensian lukisan ortografik mengikut sistem terjajar dan sistem ikarah. Tengok ni ni sistem terjajar. Okey. Ni ada amalan baik. Okey, amalan baik. Amalan baik maknanya dia ada jarak dia ni. Dimensi 70 mm, dia berkongsi atas dengan bawah. Kalau yang ni kurang baik. Tapi kita boleh faham lah sebab kita tengok rata kan sama 70 mm. Okey, ni sistem ikat arah. Ikat arah. Dia ikut satu arah saja. Tengok amalan baik dia. Okey, rasa tak ada dah. Okey, nanti kita akan sambung dengan kita buat latihan. Okey, kita buat latihan. Okey, jika ada apa-apa sebarang masalah, sebarang pertanyaan, sila komen dekat bawah ataupun PM saya. Okey, itu saja. Terima kasih.